Macam mana dia tak tahu pasal akaun ni. Dan dalam perbualan BlackBerry ini saudara Jolo marah Johanna dan minta Johanna pastikan jangan sampai Datuk Seri Najib tahu tentang transaksi akaun tersebut. Ini jelas membuktikan bahawa hari ini saudara Datuk Seri Najib menjadi kambing hitam. Penyamun sebenar ialah Jolo yang kita tahu bapa dia dikayakan oleh Tun Dr. Mahathir dengan pemberian projek-projek pembinaan pelabuhan dan sebagainya di Sarawak, tuan-tuan. Yang kaya dapat 715 juta tapi tak didakwa oleh Idrus ini. Siapa dia, tuan-tuan? Ialah manusia bernama Zeti dan suaminya Taufik Aiman serta anaknya Aziz Taufik. Yang terima lebih banyak ialah Nur Muhammad Yaakob yang telah menyediakan kertas kabinet yang akhirnya menyebabkan kabinet bertindak meluluskan pinjaman kepada SRC atas kertas kabinet yang telah disediakan oleh Nur Muhammad Yaakob. Orang ni tak didakwa sehingga hari ini. Nick Faisal dalam kes Roger Ong, Tim Lesnar mengatakan Nick Faisal meminta 5 juta US dollar. Itu jauh lebih banyak daripada 10 juta yang akhirnya masuk ke akaun Datuk Seri Najib. Tetapi orang ni seorang pun tak didakwa, tuan-tuan. Saya bukan nak petikai keputusan mahkamah, tidak. Cuma saya nakkan keadilan. Kalau Datuk Najib terima 10 juta, dia dah mengaku, dia dah bersumpah, dia tak tahu menahu dan dia tak pernah mengarahkan sesiapa. Dalam Islam ni saudara, kita ni berpegang pada tali agama. Betul? Kalau orang bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi ni, saudara, boleh tak main-main dengan sumpah macam ni? Kalau tangkap isap okok, kita boleh sumpah mak, abang tak isap okok. Kan? Ini sumpah tak ada bukti. Tetapi bila bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, tanya dengan abang-abang PAS, mereka jauh lebih tahu. Itu sebabnya kita lihat seorang penyelidik PAS bernama Dr. Zuhdi Marzuki, dia mengatakan dia lebih percaya dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, tuan-tuan, kerana Datuk Seri Najib berani melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Kerana kalau orang tu tahu agama, bila lafaz sumpah ni, sumpah kita tu palsu, Allah Ta'ala tak akan tunggu akhirat untuk membalas. Allah Ta'ala akan balas, akan turunkan bala di muka bumi, tak tunggu akhirat. Betul tak tu? Itu sebab bila saya suruh Anwar Ibrahim bersumpah dengan kalimah yang sama untuk menafikan dia liwat Azizan Abu Bakar, berani dia sumpah? Tak berani. Kita suruh dia sumpah menafikan dia liwat Saiful Bukhari Azlan, berani dia sumpah? Tak berani. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Allah, saudara, kerana Anwar Ibrahim masih lagi semayang, tuan-tuan. Anwar Ibrahim masih percaya bab agama, tuan-tuan. Dia tidak akan sesekali berani bersumpah kerana dia tahu bala tu datang di dunia, bukan di akhirat. Kita tanya dengan Azmin Ali. Saya orang yang bawa video Azmin Ali. Bila dia kata ini fake, saya bawa video Azmin Ali. Tuan-tuan tahu tak video apa ni? Bukan video main bola, tuan-tuan. Video lawan pedang antara dia dengan Haziq. Dah tengok belum? Dah tengok? Ada yang dah, ada yang belum. Tapi lebih banyak yang dah tapi kata belum. Tuan-tuan, saya bawa pergi Jakarta. Kita bawa hantar dekat pakar forensik Jakarta, suruh cek betul ke video ni diedit. Lepas tu saya bawa pergi ke UK, United Kingdom, di Birmingham. Cek betul ke video ni. Saya bagi gambar Haziq, saya bagi gambar Azmin Ali dan saya bagi video ni. Suruh buat cek. Tuan-tuan, ini pakar forensik saudara. Pakar forensik Jakarta baik, pakar forensik Birmingham baik. Kedua-duanya mengesahkan
lelaki di dalam video itu adalah Azmin Adi, sama seperti gambar tu. Dan lelaki pasangan dia ialah Haziq. Apatah lagi Haziq dah mengaku memang dia dalam video itu. Bila saya minta Azmin Ali bersumpah, berani dia bersumpah? Tak berani. Kenapa dia tak berani, tuan-tuan? Sebab memang dia dalam video tu. Bila suami kepada Nikaji, kenal Nikaji? Kenal tak Nikaji? Nikaji ni seorang wanita Cina, tuan-tuan. Dia bercerai dengan suami dia, dan suami dia dalam SD. SD ni akuan bersumpah, mengatakan rumah tangga dia ni musnah disebabkan hubungan terlarang di antara Muhyiddin Yassin dan juga Nikaji. Tuan-tuan, ada kita dengar Tan Sri Muhyiddin saman balik Clement Stanley ni ada? Tak ada. Malah bila saya cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia anak ulama, betul tak betul? Berani dia sumpah? Tak berani, tuan-tuan. Tapi bila Datuk Seri Najib dituduh makan duit SRC, dia tak pernah rasa gentar. Malah bila dia dituduh membunuh Altan Tuya, ni ada seorang nama Dipak. Ada tengok video dia. Aku kalau jumpa budak Dipak ni memang aku lempang dia betul-betul, tuan-tuan. Wah, hajar betul. Dia membuat pengakuan palsu mengatakan bahawa Datuk Seri Najib arahkan depan dia supaya Altan Tuya dibunuh. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila benda ni keluar je, Datuk Seri Najib tak pernah rasa takut, getar. Di masjid di Pematang Pauh, tuan-tuan, dia bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia ni, apatah lagi nak bunuh. Tapi dia orang ni, saudara, nak menang pilihan raya. Dia tidak tahu halal haram, dia tidak tahu dosa pahala, tuan-tuan. Dia letak semua ke laut. Selagi dia boleh fitnah, dia fitnah. Dan hari ini, saudara, apa yang berlaku tahun 2018 diulang kembali pada tahun 2022 dengan harapan, dengan modal basi yang sama, mereka boleh menang pilihan raya. Tapi saya yakin, khususnya rakyat negeri Terengganu yang ada depan mata saya hari ini, kita semua bukan bodoh. Betul? Saya yakin tuan-tuan akan dapat menilai yang mana kaca, yang mana permata, yang mana fakta, yang mana akta. Saudara, itu sebabnya kalau lepas ini kita memerintah, kita kena pastikan ketua hakim negara mestilah orang yang bukan ada sebarang bentuk political inclination. Ketua hakim negara mesti orang yang bebas. Ketua polis negara mesti orang yang bebas berkecuali. Peguam negara mestilah orang yang bebas berkecuali. Ketua Pesuruhjaya SPRM mestilah orang yang bebas berkecuali. Semua institusi-institusi asas negara ni, kita kena letak orang yang bebas berkecuali, yang boleh beri keadilan kepada semua rakyat. Tak kira orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawah. Tak kira dia orang PAS, orang UMNO, PKR, DAP. Kita kena beri keadilan kepada semua. Kalau kita memerintah, tuan-tuan, kita buat politik dendam, sama macam apa yang Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional buat. Maknanya, saudara, nilai kita ini samalah macam pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dan alhamdulillah, saudara, Datuk Seri Zahid Hamidi memberi jaminan. Kalau kata kita memerintah pilihan raya umum yang akan datang, beliau memberi jaminan bahawa Barisan Nasional tidak akan mengamalkan politik dendam seperti mana dilakukan oleh PH dan PM. Kita akan reset semua sekali, saudara. Malam ni juga saya nak jawab beberapa perkara. Ada orang tanya, di peringkat persekutuan kita dah bubar. Kenapa di peringkat negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Kelantan, Pulau Pinang, mana lagi? Negeri Sembilan, Selangor, kita tak bubar. Hari ini, saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan.
Satu-satunya parti pembangkang dalam negara ni, dalam dunia bukan dalam negara, yang tak nak pilihan raya kat Malaysia ada, tuan-tuan. Negara lain, tuan-tuan, pembangkang buat demonstrasi minta supaya buat pilihan raya. Betul tak betul? Zaman dululah, zaman reformasi apa semua, bila lambat buat pilihan raya je, dia orang buat demonstrasi setiap minggu. Betul tak? Mereka desak supaya pilihan raya diadakan segera supaya mereka boleh tukar kerajaan. Betul tak? Sebab apa? Sebab mereka begitu yakin mereka boleh menang pilihan raya. Hari ini kita nak tanya Dr. Sam ni. Dr. Sam hari ini menggelupur, tuan-tuan. Dia bukan hanya geng Publica. Tuan-tuan ingat lagi geng Publica? Siapa yang banyak mengikuti live saya sebelum ni? Dr. Sam ni antara orang yang merupakan sebahagian daripada kumpulan Publica. Dulu Taqiyuddin juga sebahagian daripadanya, tetapi sekarang Taqiyuddin pun dah tak nak lagi dah. Dia pun dah nak mirip kepada Muafakat Nasional. Saudara, hari ini Dr. Sam antara orang yang rancak, tuan-tuan, cuba nak gabungkan Perikatan Nasional dengan GTE. Maknanya kalau sebelum ini pas dalam ceramah-ceramah politik dia mengatakan kita tidak boleh sesekali condong kepada pemimpin yang zalim macam Mahathir. Selepas ini jangan terkejut kalau akhirnya PAS terpaksa cium mulut dengan Mahathir balik, tuan-tuan. Dan orang yang mengusahakan perkara ini tak lain tidak bukan Menteri Besar, tuan-tuan juga. Sebab apa? Sebab mereka hari ini panik. Kalau mereka tahu mereka boleh menang negeri Terengganu balik, kalau misalnya kerajaan persekutuan dah bubar, adakah dia akan tangguh? Sudah pasti dia pun terus pergi menghadap ke bawah Tuanku Sultan Mizan dan dia akan mohon perkenan Tuanku untuk membubarkan sidang Dewan Undangan, membubarkan Dewan Undangan Negeri Terengganu kali. Betul tak betul? Apa pasal, tuan-tuan, dia tak nak? Sebab dia tahu dia tak boleh menang. Ini yang pertama, tuan-tuan. Dia tahu dia tak boleh menang. Sebab kedua, tuan-tuan, kenapa dia tak nak? Sebab ada banyak benda yang belum masuk lagi. Faham kan? Faham kan? Tak payah cerita banyak lah, tuan-tuan. Kita tak ada katalah dia dapat duit komisen daripada projek-projek yang diluluskan oleh kerajaan negeri. Saya tak ada cakap. Tapi ramai orang kat luar sana pun boleh berfikir. Tetapi saudara, tahun ini kalau kita lihat duit royalti minyak lebih kurang 1 bilion dah sampai kan? Betul tak? Kalau buat pilihan raya tahun ini, Januari ni, tuan-tuan, lebih kurang 1.3 bilion lagi duit royalti minyak akan masuk. Kalau buat pilihan raya sekarang, yang dapat PAS ke UMNO yang dapat? Sudah pastilah kerajaan UMNO yang dapat. Betul lah? Maka meloponglah dia, betul lah? Itu sebabnya saudara, mereka kalau boleh halang, mereka akan halang. Cuma kita mengharapkan, kita doakan ke bawah duli Tuanku Sultan Mirzan, ke bawah duli Tuanku Sultan Kedah, ke bawah duli Tuanku Sultan Kelantan. Kita harap supaya ke bawah duli Tuanku ini akan dapat memberikan tekanan kepada kerajaan negeri ini, tuan-tuan, supaya segera membubarkan Dewan Undangan Negeri. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa kena buat? Sebabnya saudara, kalau kita buat 6 buah negeri ini secara berasingan, kerajaan kena belanjakan lebih 300 juta ringgit lagi, tuan-tuan. Saudara, 300 juta ringgit ni boleh bagi berapa banyak? Dana bakti remaja boleh bagi. Boleh bagi bantuan untuk OKU, boleh bagi bantuan untuk pekebun kecil, nelayan, macam-macam boleh bagi bantuan pada rakyat. Terus pada rakyat. Betul tak betul? Itu baru duit yang SPR nak belanja. Belum lagi duit yang parti-parti politik belanja. Lepas tu, tuan-tuan, orang dah balik mengundi. Tuan-tuan rasa lepas ni, kalau 3-4 bulan lagi pilihan raya, orang nak balik lagi sekali ke? Sudah pastilah dia orang akan fikir 10 kali. Betul tak betul?